أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala kesyukuran dan pujian kita merafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Kita duduk di majlis yang begitu mulia sekali. Kita bertuah kerana berada di kalangan orang-orang yang soleh. Kita bertuah kerana berada di waktu yang paling istimewa, iaitu waktu subuh. Kita berada di bumi yang bertuah, bumi yang aman damai. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan rahmati Allah, satu ayat yang cukup hebat. Hujung surah Al-Qasas yang kita masih mengaji lagi. Kita masih dalam surah Al-Qasas, ayat hujung ayat 88 sedap molek. Dan saya insya-Allah akan amalkan ayat ini dalam doa saya. Ayat ini sedap. Allah Subhanahu wa taala sebut, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini, tuan-tuan rahmati Allah, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ ilahan akhar. Hak itu paling penting. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan doa, jangan tuju dalam sembah kita Tuhan lain pada Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa hu. Tak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa hu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap benda, setiap perkara, setiap makhluk, setiap benda yang Allah Subhanahu wa taala cipta, kullu syai'. Bila disebut syai' adalah benda, kullu, setiap sesuatu, semua akan binasa, semua akan mati, semua akan fana. Kullu syai'in halik, musnah berlaku, illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu, kita serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un. Ayat ni sedap molek tuan. Dia boleh membersihkan hati kita. Ibarat kita ambil air di kat baju hok kena kotor, kita cuah sirai air jadi bersih molek. Hati ni tuan biasa kena kotor sikit. Ada mami syirik-syirik hok pelik, ada mikir hok benda pelik-pelik gitu. Tapi bila kita amalkan ayat ni, insya-Allah, saya amalkan sekarang ni pagi, subuh. Bila bangun, saya baca. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Allah. Janganlah, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Jangan sekutukan Tuhan lain yang Allah Subhanahu wa taala. لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap manusia mati. Tak ada orang yang boleh hidup. Setiap makhluk yang bernyawa akan mati lah. Tinggal Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa hu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Boleh hafal tak? Boleh, tak masalah. Senang. Amalkan pagi, subuh bila kita bangun. Bila kita bangun,
bangun, kita seronok. Mesti kita seronok. Sebab bila kita bangun ni tuan, roh akan masuk semula dalam tubuh kita. Roh ni terbang, sungguh. Roh ni terbang, dia pergi jalan, pergi melawat orang lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 42 kalau tak silap saya. Cuba cek tuan-tuan. Ayat ni berbunyi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها. Allah Subhanahu Wa Taala yatawaffa, akan mewafatkan jiwa-jiwa manusia ni bila sampai ajal dia, hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa yang tidak diambil oleh Allah masa tidur. Cuba tengok ayat itu. 42 ke? Betul? Ke 45? 42. Allah. Boleh melekat. Alhamdulillah. Itu kelebihan Quran tuan-tuan. Kalau kita hafal Quran, insya-Allah dia akan melekat. Insya-Allah takkan nyanyi. Saya boleh jamin. Allah jamin, bukan saya, minta maaf. Tapi maksudnya saya alami sendiri. Saya tak jamin. Saya siapa? Saya jagi mati, angkat bungkus letak depan ni. Ustaz Mes. Ini semai jenazah atas apa? Ustaz Muhi. Mati dah. Mati. Letak depan ni habis dah. Sini. Sebentar. Dah boleh hidup dah. Ustaz pun balik awal. Wallati lam tamut fi manamiha. Hak tak mati masa tidur. Yang ni tuan-tuan rahmati Allah, ulama kata tidur ni dipanggil al-maut as-sughra. Mati kecil. Mati dah. Cuba tengok, orang ambil gambar kita. Cuba tengok, suruh bini kita tidur lepas setengah jam, sejam. Kita pun jenera habis. Jenera lena. Muka terbuka dah, muka. Gitu. Bini pun gelap. Tengok. Mautah as-sughra. Ada lagi al-mautah al-kubra. Mautah kubra ni tak segar lah. Bini kejut sama, 10 kali kejut. Habis, tak boleh bangun. Jadi bila kita tuan-tuan rahmati Allah, bila kita tidur, memang nyawa kita akan tubik daripada tubuh kita. Dia keluar, pergi jalan, tengok orang. Kadang-kadang sebab itulah, bila kita tidur, akan mimpi jumpa mak kita. Kita akan mimpi jumpa ayah. Hak mati ya, bukan hidup. Hidup pun kadang-kadang ada lah. Jumpa adik-beradik, hak hidup atau sebab al-arwah taltaqi. Ruh ni akan berjumpa, akan bertemu. Subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, bila kita tidur ni, sebenarnya kita mati dah. Mati. Bila Allah Subhanahu Wa Taala masukkan balik ruh dalam tubuh kita, baru kita sedar bangun. Kita syukur. Sebab apa syukur? Sebab kita syukur, sebab kita hidup semula. Kita rupanya ada lagi nyawa. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. Bila roh ni duk terapung atas alam ni, atas tubuh ni, dia tak pergi jauh. Kalau mati pergi jauh terus. Wallati lam tamut fi manamiha, yang tak mati dalam tidur dia, fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. Ada bahagian Allah bagi balik roh masuk dalam tubuh, bangun segar molek. Ada manusia ataupun roh Allah pegang. Mu tak boleh balik dah. Buat apa ya Allah? Mu dah sampai ajal. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. Allah akan pegang, yumsiku allati qada 'alayha al-maut, yang dah ajal sampai mati, kena mati dah. Wa yursilul ukhra. Hak lain Allah lepaskan. Hak nyawa Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak takdirkan untuk mati, Allah lepaskan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, ke tempoh yang ditentukan. Bukan boleh hidup selama-lamanya, tapi kita ada tempoh yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Bila? Wallahu a'lam.
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya ayat-ayat ini, tanda kehebatan Allah, adalah tanda untuk mereka yang yatafakkarun, ada pemikiran yang cergah, yang terbuka, yang selalu mengamalkan akal dia, tidak bagi dia tidur saja. InsyaAllah. Dalam surah Al-Qasas, tuan-tuan, memang sedap. Antara surah yang saya bertuah kerana boleh buka surah ini dengan jemaah kita yang hebat. Alhamdulillah. Dalam tempoh, saya rasa dah setahun dah. Setahun tak? Ya Allah. Satu surah setahun. Allah Rabbi. Mana? Kita maaf. Sebab banyak ilmu surah ni. Kita ambil ayat selagi. Kita ambil dah. Hari ni insyaAllah tutup. Tapi hari ni kuliah sampai pukul 9. Boleh insyaAllah? Oh, Allah lalu. Semalam masjid apa lah. Tapi suara hilang. Hari ni, pagi ni insyaAllah tu malam di Muqarrabin insyaAllah. Jepuk juga. Ayat selagi tuan-tuan. Walaupun kita dah selesai, tapi saya nak ambil semula. Ayat ni penting. Ayat 82. Kita nak ambil semula sebab ayat ni sangat penting bagi masyarakat kita kerana menekankan mengenai bab rezeki. Ramai di kalangan masyarakat kita, ramai sangat masih lagi ada kebimbangan mengenai rezeki dia. 82, cuba tengok. Lepas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab atas Qarun dan Allah Subhanahu Wa Taala memendakkan tanah, memendak, betul tak? Di segi grammar dulu tak? Ustaz Mazlih, Ustaz boleh? Ustaz boleh? Dulu. Boleh SPM insya-Allah, boleh letup faham tak? Allah Subhanahu Wa Taala memendakkan tanah. Kemudian ada segelintir hak dulu bila tengok Qarun dengan kemewahan dia, dengan kayanya dia, mereka kata, oh, ya laita lana. Bila Qarun kan tubik dengan harta benda dia. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Bila dia keluar, قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ. Okey, ada segelintir tu, kumpulan yang nak hidupan ni. Ya Allah, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andainya kita ni ada macam Qarun, kaya, ya Allah, bestian kaya. Dia suka. Innahu ladhu hazzin azim. Memang dia ni untung sungguh. Memang dia bertuah. Hazz. Tapi golongan ni tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala mendapkan tanah, mereka ni ada kesedaran terus. Allah Subhanahu Wa Taala kata, وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. Baru ni, semalam, al-ams. Mereka yang ingin dapat tempat Qarun, mereka yang ada keinginan yang tinggi supaya jadi kaya macam Qarun, mereka kata, وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ. Apa mereka kata? Ni penting. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Itu penting. Perkataan yang paling indah sekali. Mereka kata, oh, waikaan. Oh, rupanya gitu pula. Dia kurang lah. Nak terjemah ikut bahasa Arab, takut kita berat dia. Tapi kita terjemah ikut Melayu. Maksudnya, okey, ikut hak polis ni. Waikaan. Oh, rupanya gitu pula. Dia tidak dalam bahasa lain, dalam bahasa besar kita. Itulah waikaan Allah yabsutur rizqa liman yasha. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki, mencurahkan rezeki, mencurah-curah liman yasha'u min ibadih, untuk siapa sahaja, siapa-siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Oh, itu pula rupanya Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih wa yaqdir. Oh, Allah Subhanahu Wa Taala juga rupanya Allah beri rezeki kepada siapa-siapa yang Allah
pilih di kalangan hamba dia dan yaqdir, Allah ambil balik. Oh, wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Memang tidak akan berjaya orang kafir. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat ni saya nak tekan, minta maaf pasal rezeki. Kita orang Islam, tak payah kita cara orang lain, takut pasal rezeki. Bimbang sungguh. Bila bunyi orang nak sebut habis kerja ataupun hilang kontrak keluarga, takut. Aku tak ada kerja dah. Kamu tak ada kerja? Tak ada dah. Dah, mu nak bui manggil apa kat bini anak? Tu bilang. Kata itu awal sekali. Sebab apa saya tahu? Sebab saya kena. Saya bui pengalaman saya. Saya kerja dulu tuan, kerja di Oman Embassy. Bunyi pun, sedap malam. Kedutaan Oman. Kuwait 5 tahun. Memang saya kerja kedutaan Kuwait di KL, alhamdulillah 5 tahun. Di Oman Embassy ni saya kerja 4 tahun, 2010 sampai 2014. Saya kerja sebagai Public Relation Officer. Dipanggil PRO. Bukan GRO kan? Jangan silap lah. Ustaz ni kerja GRO dah. GRO orang tinggal. Kita tak boleh. Tapi Public Relation Officer ni dipanggil pegawai perhubungan awam. Maksudnya kerja kita ni, saya ni kena jaga apa ni dipanggil pegawai kanan hak mari daripada umat. Sebab alhamdulillah ketika itu 2010 sehingga ni bahkan bertambah hubungan Malaysia dengan negara-negara Arab ni makin kuat. Dengan Oman makin kuat. Dengan Kuwait kuat dah. Dia orang Arab ni banyak suka sekali. Keterbukaan Malaysia, lepas tu keluar, lepas tu dia nak belajar dan sebagainya. Masa saya start kerja ni 2010, dia dah buka lama dah kedutaan tapi dah besar. Lepas tu 2012 dipanggil Student Affairs Office. Dia buka pejabat untuk student. Dia hantar ramai pelajar dia nak belajar di Malaysia. Dia percaya kepada sistem pendidikan tinggi di Malaysia. Dia suka sangat. Sehingga dia menghantar, saya masa tu kerja lagi. Dia hantar banyak student. Dia hantar student sehingga masa saya ada di tempat kerja saya uruskan juga student-student sikit. Dia hantar dekat 1,500 pelajar. Setiap pelajar dapat $900 sebulan. Duit buket tak kira lagi hak duit iuran. Memang sebab dia suka. Bagi dia pelajar di Malaysia lagi murah daripada pelajar di negara dia sendiri. Sebab universiti dia mahal. 2014 sebelum saya nak resign, dia buka pula military office. 3 jabat Oman Embassy dia buka sebab hubungan cukup kuat. Jadi saya dapat kerja. Bayangkan tuan-tuan, gaji saya sebulan tahu berapa? Starting 4,000 dah. Starting. Lepas tu bila saya tak puas hati, saya duduk, saya nak balik kapal. Mau kapal mana? Saya kata Besut. Dia tahu kita nak balik Besut, dia takut. Syria hancur dah masa 2012 kan, hancur. Dia kata, mau nak balik Syria. Saya kata, tak, saya buka kapal Syria, saya mau Besut. Ya, kita tak kata Syria. Dia tahu nak balik kapal. Dia naikkan gaji. Jadi 4,500. Semua tu. Pandai kita main. Lepas tu, tapi subhanallah, lama kelamaan sebab bini duduk sini tu. Lepas tu dah tak sedap duduk jauh dengan isteri. Macam-macam dugaan. Sungguh, macam-macam. Bahaya duduk dengan isteri. Kalau duduk orang panggil PJJ. PJJ. Pistol je. PJJ. Maksudnya, apa maksud dia? Pelajar apa? Pengajian jarak jauh. Pengajian. Dapat apa kaitan dengan suami? Ataupun saya tambah SPJJ, suami pengajian jarak jadi apa? SJJ lah, suami jarak jauh. Duduk jauh ni ya Allah. Jadi kita tak sedap hati. Anak pun duduk sini, duduk Besut. Bini pun tak apa, kita Allah. Hantar 1,500 sebulan ke rumah dah. Suka dia. Kita seksa. Balik seminggu sekali. Seminggu sekali balik. Jadi balik sana Jumaat, naik bas sampai sini pagi. Jumpa anak kerja sarapan, lepas tu rebah tidur. Letih, kerja seminggu, lepas tu naik bas ni apa itu? 7 jam kan? Memang bas sedap dah, tapi tak tidur pula. Sedap, bangun tengah hari,
Jumpa anak bini Sabtu malam, Ahad tu kena balik pula. Ahad balik. Kerja, Isnin kerja. Jadi tak sedap. Lepas tu duga pula. Lepas tu kita sebagai Allah. Saya sebagai PRO ni tuan. Dia sebenarnya tak jauh dengan GRO. Minta maaf, sungguh. Sebab kita ni, antara tugas saya, bukan setakat nak layan pegawai kanan. Mari pula hak pegawai kanan, Oman hak orang perempuan. Allah, lawa pula. Sungguh, perempuan Oman lawa tu. Mata besar gini. Hidung, hidung langgar. Lawa. Kita ni tak. Lepas tu dia buah tu, bos. Allah Rabbi. Lepas tu kita antara tugas kita panggil room inspection. Maksudnya saya kena pergi hotel-hotel 5 bintang. Saya kena buat room inspection, maksudnya saya kena cek bilik-bilik suite untuk orang kanan. Kadang-kadang menteri mari. Menteri ramah. Allah. Ramah menteri Oman mari nak Malaysia ni. Syukur sangat. Dia kata mesyuarat tapi saya mari nak melancong. Dia syukur. Bila mereka datang, saya kena pergi cek Menteri Oriental. Lepas tu kena cek Marriott, GW Marriott, hotel-hotel. Allah. Baikkanlah satu 5 bintang, 6 bintang. Antara tugas saya kena pergi jumpa. Biasa hotel ni dia akan meletakkan seorang pegawai dipanggil Director of Sales. Maksudnya ketua bahagian sales ni, dialah in charge untuk jumpa ni, PRO ni. Supaya nak ejah Cik Muhyiddin. Sebab dia tahu Oman ni ramah ramah tetamu. Dia nak supaya saya beri tetamu ni kat dia. Jadi Allah, banyak jemputan tuan. Makan budak bukan sebarangan makan hak paling istimewa. Kadang-kadang udang besar gini cucuk dengan macam batai kayu tu, cucuk 5 ataupun 10 biji. Saya seorang nak makan. Tengok ya Allah. Dah makan lepas tu pini tak ada nak gimana? Subhanallah. Jadi banyak. Antara ujian yang saya hadapi tuan. Kebanyakan director of sales ni adalah wanita. Itu masalah. Wanita pula bukan jenis pakai sopan dah. Skirt semua, skirt tak cukup kain semua tu. Atas betul tu. Sini sampai sini, dia tarik sini. Jadi bayangkan seorang lelaki jauh dengan bini, dia jemput kita pula duduk di kawasan yang panggil lounge. Dia macam tempat istimewa. Kopi saja RM20. Syawal. Dia belanja semua. Jadi kita mahu tengok Allah Rabbi. Tengok muka habis solek. Rambut tak. Lepas tu kaki nampak apa semua. Allah. Kita tak tahu nak tengok mana. Tengok dia. Dosa. Tengok atak. Memang atak comel. Saya tengok. Kata, Mr. Muhyiddin, why you are just looking to the roof? Apa mau tengok atak je? Kata, it's very nice, you know. It's very expensive. Kita carilah kata memang apa. Yeah, it's very expensive. It's beautiful, yeah. It's very nice. Lepas tu tengok dia tengok lalu bawah. Tak kena nak tengok duduk pula bersila. Bukan bersila dia gini. Lipat kaki lalu. Kita tengok kapek pula. Tengok tak? Kita tengok. Ni pengalaman saya. Nak rayak. Biar orang tahu. Tengok kapek. Kapek. Saya tengok kapek. Macam comel. Kata, Mr. Muhyiddin, why you are looking to the carpet? Tanya pula. Apa tanya pula je. Nak buat kita malu. No, the carpet is very nice also. Yeah, it's very nice. We just make a new mock-up. Dia baru ni. Jadi dia tanya macam-macam. Kita tak tahu nak ayat mana. Payah. Tak boleh tengok. Tapi masa tu 2012 saya dah start mengajar kuliah-kuliah di Ampang. Dan orang jemput saya kuliah. Bila saya pergi kuliah, dia tolak imam. Baca, sanggup. Hafal, baca, sanggup. Kata apa Ustaz Arab ni? Hafal ni tak kena juga. Jadi, saya pun tanya guru saya di Jordan. Dia adalah, sekarang ni mufti Tentera Jordan. Sekarang ni Syekh Zakaria Al-Qudha. Itu guru saya. Selalu di Mesir saya. Saya tanya dia, gaji masa tu kan 4,500 sampai tahap jadi 5,000. Gaji 5,000 sulit. Tak termasuk allow. Sungguh tuan. Tak termasuk allow. Bila saya ada kuliah hari Selasa di Ampang, Taman Seri Watan. Saya ingat lagi. Ada satu madrasah. Dia jemput.
Saya nak pergi, dah siap dah. Bos saya kata, nak pergi mana ni? Habis kerja kupat, balik. Saya nak mandi, nak pergi siap untuk kuliah maghrib. Nak semaya jemaah. Oh, Pak Pong nak pergi mengajar. Bos, orang Arab. Nak ngaji sikit, nak cari berkenaan akhirat. Tak ke dunia-dunia semua. Dah mu suka betina ni, aku tak boleh. Aku lagi cari. Dia kata, minta maaf nak tanya. Berapa dibagi awak? Ditanya, berapa dibagi? Oh, jangan tanya gitu. Kita bukan bak duit. Tak, aku nak tanya. Masa tu 100.5 lah semalam aku ada tugas untuk awak. Malam ni disambut pegawai sekian-sekian. Aku bagi mu malam ni. Tak kira duit minyak apa, aku bagi mu kereta MERS, kereta MBC. Mu bawa. Mu ambil tetamu ni, mu makan berapa mu nak, aku bagi pula elang 300. Ya Allah. Itu gael juga tu. Mari pula syaitan jahat ni. Oh, mu nak apa 100.5 duduk masjid, ambil 300. Lepas tu mu pergi airport, makan sedap, naik kereta mewah. Oh, orang tengok mu pakai semua semua. Jadi subhanallah tuan-tuan, waktu dah antara juga. Kadang-kadang termakan juga, tak pergi kuliah. Sungguh. Ada sedap dekat kapal tu. Jadi saya tanya, tegur saya, tak apa saya ni hafalan tak kemah, dia kata, tak ikhlas kerana Allah. Dan ketakwaan muri tak kuat. Dia tanya, awak cek dulu. Ada kedok, mu tengok orang perempuan? Allah, tengok semua. Pagi sampai malam tengok perempuan saya. Bahagian puhur, penting, gapo banyak lah. Allah. Jadi dia kata, mu tak boleh. Imam Syafi'i sebut, Muhi kena ingat Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i pun sama. Dia mengadu kepada guru dia, Syekh Waqi'. Dia kata, syakawtu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi', masalah kehafran aku. Jadi terjejak. Syafi'i tu tuan, Syafi'i. Dia kalau hafal Quran, dia akan tutup muka seburak ni. Dia baca ni, tutup ni supaya kalau mata dia tengok sebelah ni, dia hafal lalu. Macam mesin photostat. Sekali tengok, masuk lalu. Tapi sekali tu, dia tak boleh. Tak hafal, tak melekat. Dia mengadu kepada tok guru dia, Syekh Waqi'. Dia kata, syakawtu ila Waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia tegur aku, mu jangan jauh pada maksiat. Wa akhbarani anna nurallahi, anna ilmu Allahi nuruh. Dan wayak kepada aku bahawasanya ilmu Allah ni adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya agama Allah ni tidak akan diberikan kepada orang buat maksiat. Jadi saya mikir. Saya buat keputusan atas banyak aspek, termasuk yang paling utama, saya nak jaga mata saya. Nak balik pada anak bini. Takut pula tambah cawangan di KL, bahaya pula. Jadi kita buat keputusan, saya resign, letak jawatan. Oh, ngamuk bos saya. Sungguh ngamuk. Sampai tahap tuan-tuan, dia kata saya ni gila. Betul. Gaji awak 5,000 lebih. Kadang-kadang sampai dengan elang 6,000 tuan-tuan, sebulan 6,000. 6,000. Tapi tak cukup semacam tu. Tak cukup. 2 minggu. Minggu ketiga tengok, tak ada berita pula. Subhanallah. Mana berkat duit? Itulah terlentang. Kenapa gaji tak cukup sebaca? Rupanya tuan-tuan rahmat Allah, tak ada keberkatan. Kadang-kadang gaji besar, tapi berkat tak ada. Duduk kampung ni kadang-kadang dapat 1,500, tapi berkat, subhanallah. Makan mewah pula. Orang belanja semacam, pergi bayar. Tak apa, tak ada bayar. Siapa? Tahu, ada lah. Tak rakyat nama. Kadang-kadang pagi habis kuliah pergi juga, orang belanja juga. Kalau tak pergi makan sekali, dia sedih. Sebab dia tak belanja kita. Ya Allah, hebat orang kampung. Orang besar. Jadi, saya resign, dapat ancaman yang dahsyat. Bukan ancaman lah, dapat orang kata, orang ngepek. Semua ngepek berlaku. Bos saya, dia ni ngepek juga sikit-sikit lah. Tapi kita nak balik dia suka. Dia tenang hati sikit. Tok tu orang ngepek juga. Mau nak makan kapal, mau ni tak syek, pelik semua. Bini mu nak makan kapal. Minta maaf, jangan marah-marah orang perempuan. Orang perempuan paling berat. Takut semua pasal meeting. Mu nak belanja kapal dia, kita nak makan. Maka Allah beri, jangan takut. Jangan bimbang, Allah beri semua. Ulak boleh hidup dalam buah ulak boleh hidup. Takut bikin semua kita, ya Allah. Termasuk kita, ustaz pun takut juga.
Kita takut dengan manusia, tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut duit kita, rezeki kita disekat sebab manusia, tapi tak takut Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tu. Saya sengaja baca dalam surah, bukan setakat surah Al-Qasas, Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak dalam surah Sabat. Cuba tengok ayat 24. Cuba tengok. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Qul man yarzuqukum, katakanlah siapa man yarzuqukum, siapa yang berikan kamu rezeki yang melimpah ruah, minas samawati wal ard, daripada langit-langit dan bumi. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kamu wahai umat Nabi Muhammad, qulillah, Allah yang beri rezeki. Wa inna aw iyyakum, kalau mu tak percaya, tak ada pilihan lain, sama ada mu percaya pada Allah ataupun mu letak tepi. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Salah seorang betul, salah seorang tak betul. Tak ada pilihan tengah. Mu kena percaya rezeki pada Allah. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan, kalau percaya bahawasanya rezeki itu daripada Allah, kamu ni dapat hidayah. Aw fi dhalalin mubin, ataupun dalam kesesatan yang nyata sebab mu tak percaya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pilihan itu. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22. Cuba tengok. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama', di langit, yakni Allah Subhanahu Wa Taala beri. Wa ma tu'adun, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala janji. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ, demi Allah Tuhan langit dan bumi, innahu lahaq, dia adalah satu kebenaran. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, seperti mana kamu boleh cakap, boleh tutur. Ya Allah, kita kecil, lagu mana kita boleh kecil? Boleh tahu tak? Tak tahu. Allah beri tu tak? Allah nak sekap, tak boleh kecil pula, habis masuk lidah dalam. Ada juga orang tertelan lidah, ada di Kuwait belah-belah, ada di Kuwait. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, rezeki tak payah takut, insya-Allah tak payah takut. Tapi bukan maksudnya duduk rumah goyang kaki. Oh tak apa, Allah beri rezeki duduk gini. Bini kerja, kita duduk relax, tidur saja. Jangan. Kita kena usaha, kena cari kerja, kena ikhlas, amanat dalam kerja kita. Jangan pakai tulis belakang apa tulis. Jangan pakai tulis bukan. Sok tulis, bukan. Curi tulis, jangan curi tulis. Cari tulis je. Jangan curi tulis. Duduk pejabat, relax. Tak apa, gaji masuk juga. Jangan tu kan. Gaji masuk tapi berkat tak ada. Sungguh. Kena jaga. Oh tak apa, duit gaji. Jangan, kena jaga juga. Duit ni kalau kita kena ikhlas dalam kerja. Supaya insya-Allah ada keberkatan dalam rezeki. Barulah kita tengok 1,500 macam 10,000. Sungguh. Saya duduk sini, alhamdulillah, ya Allah. Balik sini memang gini orang geling pada orang gila Pak Arab ni. Geling kepala. Balik kampung nak kerja kampung. Tak apa, rezeki ada. Jangan rusing. Aku insya-Allah cari. Tak apa pergi ni apa kebun getah untuk tua, kita kerja. Boleh tak? Mu ni tangan lembut macam otim. Kejap lagi apa menimpah tu? Melecik, nepuh, nepuh, tubik kan? Alhamdulillah. Jadi pesanan saya kepada Allah, kepada keluarga yang ada anak perempuan, yang duk cari bakal suami untuk anak dia, jangan kira sangat. Ataupun wanita yang nak, saya tahu sini tak ada, bukan sini, di Syria. Sini tak, sini tak salah, murah. Jangan kita duk kira sangat. No, sahaja orang kaya nak cari bakal suami. Tak apa, saya asal di semayang. Oh, okey. Mari bawa kereta kancing. Oh, tak apa. Kita tak sel. Nak tak sel lalu. Sebab kita kancing. Mari kita terus. Kadang-kadang bukan kereta dia. Bawa saja tunjuk pada bakal ayah mertua dan mak mertua. Oh, baik dia lalu. Mak payah ni. Bini ayah. Abang, kaya tu binti banyak. Oh, baik. Binti banyak tu boleh habis betul kalau dia tak ada ketakwaan, tak ada iman.
Jadi subhanallah, kalau kita nak cari bakal suami untuk anak perempuan kita kena cari yang salih, yang beriman, yang ada akhlak, ada ketakwaan, yang insya-Allah dia akan jaminkan masa depan anak kita bukan sebab duit, tapi dia akan insya-Allah memimpin anak kita ke arah hidayah, menjaga sama insya-Allah taala. Sebab kita memang zaman sekarang ni orang minta maaf, pandang BT semua. BT ada, baik dia tak jumpa. Tak ada BT, reject. Reject lagi. Saya alhamdulillah syukur kepada Allah. Ayah mertua kita orang yang betul salih. Kita mari dalam keadaan terdesak ni. Tak ada BT. Sungguh. Hakikat, rahsia, orang tak tahu. Mari dalam konsep ni ada tak sampai 1,000 US, tak sampai 1,000 nak kahwin. Kalau orang lain rasa ni muni tak tu gigi dua kapek. Gigi dua kapek. Dua kapek. Ya. Tapi subhanallah, Allah yarham. Mula tua kita, Ustaz Sofi. Dia tengok tak apalah, nampak ngaji sikit, ada ilmu sikit tak apa, boleh dia bagi kahwin. Dia pergi beli lembu 2 ekor tu. Dia bantu. Allah hebat dia. Dia tahu, dia pegang hadis Rasulullah SAW. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah. Sekiranya kamu didatangi seorang lelaki yang kamu terima, Rasulullah kata, hadis sahih, yang kamu terima akhlak dia, kamu terima iman dia, agama dia, fazawwiju, kamu mesti kena bagi dia kahwin. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Kalau kamu tak buat, akan berlaku banyak fitnah, akan berlaku ujian besar, dahsyat. Akan berlaku kerosakan atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah inilah pesanan hari ini, bab rezeki jangan mesti dulu. Allah Subhanahu wa taala jamin. Dan insya-Allah perempuan ni pun jangan takut. Bila suami tak ada duit, insya-Allah lepas kahwin, Allah kata dalam surah An-Nisa, kejap. Wa ankihul yatama minkum wa ankihul ayama. Surah An-Nur, minta maaf. Surah An-Nur ayat 32. Cuba tengok ayat ni. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Bagilah kahwin pada orang lelaki perempuan yang tak kahwin lagi. Was-salihin min ibadikum, dan orang salih antara anak-anak kamu. Wa imaikum. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalaulah mereka ni orang miskin, tak ada BT, fuqara, miskin, faqir, yughnihimullahu min fadlih, mereka kahwin, Allah beri lalu kekayaan. Subhanallah. Sebab itulah kita tengok kahwin seorang bini, Allah bagi. Dulu tak ada duit, RM5 pun tak ada, tapi lama kelamaan alhamdulillah masuk duit, boleh belanja 2 orang. Ada anak pula tambah, BT kita tambah 2 anak, tambah pula bini, tambah bini 2, tambah pula rezeki. Allah tanya Ustaz Mazlan. Minta maaf sama. Bini ketiga, banyak bintik. Tapi kena kerja. Kena usaha. Mencari kerja. Kita kena ikhlas dalam kerja. Buat kerja betul-betul. Kita baiki kereta, beli barang yang betul, kita ikhlas. Kita jujur dengan orang. Kita kata ni betul, barang ni aku beli, harga dia 100, aku ambil untung RM20. Tak apa. Ni beli barang hak bukan original, lepas tu hak rosak. Lepas tu baik kita tengok kereta tak sampai sebulan rosak pula. Allah, pening sia kau. Banyak berlaku, saya pun kena. Kita kena ikhlas dalam apa jua. Kita buat kedai makan, kita jual makanan yang sedap, yang molek. Hak rosak jangan, tohok lalu, jangan. Semua kena jaga insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkatan dalam rezeki insya-Allah. Baik, soalan Allah habis. Sikit lagi insya-Allah. Baru 7, ingat pula dah. Baik, insya-Allah selagi ayat insya-Allah tuan. Antara ayat sedap Allah Subhanahu wa taala kata, "Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza
فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Ayat 84 Allah Subhanahu wa taala kata, "Man jaa bil hasanah falahu khairun minha." Allah Subhanahu wa taala janji. Dan janji Allah pasti insya-Allah tu. Man jaa bil hasanah, siapa yang buat pahala, buat perkara yang baik, bantu orang yang susah, belanja orang makan, tengok orang fakir miskin, falahu khairun minha. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan lebih banyak khair, lebih baik Allah akan ganti di dunia ataupun akhirat. Wa man jaa bis-sayyi'ah, tapi siapa buat dosa, buat benda jahat, nyanyi kat orang, naya kat orang, buat dosa terhadap orang, makan hak orang lain. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu as-sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Balasan mereka yang buat jahat di dunia, fala yujza, tak ada balasan. Fala yujza alladhina 'amilu as-sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Balasan mereka mengikut setimpal dengan dosa dan amalan jahat mereka yang mereka lakukan. Kalau kita buat baik, pahala lagi besar. Tapi kalau buat dosa, satu je. Itu kelebihan Islam. Tengok tuan-tuan dan rahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qala alaihi salatu wassalam, innahu uhiya ilai an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah. Okey. Di antara juga perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, Rasulullah kata, antara yang diwahyu kepada aku, innahu uhiya ilai an tawada'u. Antara apa yang Allah wahyu kepada aku, kamu kena rendahkan diri, tawadhu'. Jangan sombong. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad, supaya orang tidak rasa bangga, diri dia bangga atas orang lain. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ada perasaan bangga dalam diri, berbanding orang lain, dapat dosa. Ya Allah. Wala yabghi ahadun ala ahad. Bila kita rasa kita ni kuat, gagah, kita akan ambil kesempatan atas orang lain. Sebab itulah Rasulullah SAW pesan, biarlah ada perasaan rendah diri seorang dalam hati, supaya insya-Allah kita tak akan pergi nanya kat orang ataupun ambil kesempatan atas orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan balas segala amalan baik kita dengan kebaikan insya-Allah taala. Jadi insya-Allah cukup setakat ini tuan-tuan dan rahmati Allah. Kita sampai ayat 84. InsyaAllah ada lagi satu kuliah sebelum kita selesaikan surah Al-Qasas. Tak apa dah, panjang sikit, tapi insyaAllah kita banyak tambah ilmu insyaAllah. Saya orang yang paling bertuah tuan-tuan dan rahmati Allah, sebab saya lah dapat peluang mengaji sekali, kongsi ilmu. Nascaya kalau saya tak ada kuliah, saya tak dapat sedikit harta, saya rugi. Tapi alhamdulillah dengan jemaah yang hebat ni, penghuni rumah Allah, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang soleh, yang mari daripada setiap tempat Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita bersama menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيدي يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أمة نبينا محمد الذين قلت فيهم في كتابك العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يا الله يا الله jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik yang engkau ya Allah telah menunjukkan berbanding umat-umat yang terdahulu Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya Allah jadikanlah kami ahli syurga-Mu ya Rabbal alamin Allahumma ja'alna min atba'i nabiyyina Muhammad الذين يسقون من حوض syarif ya Allah jadikanlah kami semua penduduk besuk ini penduduk Limbungan penduduk besuk penduduk Terengganu Kelantan Pahang dan setiap tempat di bumi Malaysia yang bertuah ini ya Allah jadikanlah kami umat Islam umat Nabi Muhammad yang dikurniakan satu suapan daripada tangan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kolam suci Rasulullah syurbatan la nadma'u ba'daha abadan ya ilahal alamin satu suapan di mana kita tidak akan merasai kehausan ya Allah di hari kiamat ya Allah Allahumma ja'alna mimman yu'amiruna wa yu'amiruna masajidak ya Allah jadikanlah kami golongan yang selalu mengimarahkan masjid-masjid-Mu ya Allah jadikanlah kami golongan yang selalu menghadiri majlis-majlis ilmu jadikan kami ya Allah Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah ya Allah jadikanlah kami daripada golongan yang dengar kata-kata yang molek daripada Quran dan hadis dan kemudian ikut yang terbaik daripada kata-kata ini ya Rabbal alamin Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allahumma iftah alaina min barakatis samai wal ardi ya Allah bukakanlah pintu berkat rezeki-Mu ya Allah pada langit dan bumi ya Allah ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin